Kerajaan harus menurunkan angka 3, 4 dan 5 angka kematian sebagai prasyarat untuk membuka ekonomi. Macam saya kata tadi, kerana angka jangkitan akan terus ada selepas ini. Saya suka mengambil keadaan di London untuk UK sebagai satu lagi. Sebab UK memang data dia mudah kita lihat dan data dia adalah data yang boleh kita buat bandingan. Apabila UK membuka negaranya pada 19 hari bulan Julai 2021, berarti UK hampir genap sebulan 2 hari ini membuka negaranya. Kalau saudara tahu, UK buka ketika mereka mencapai 70% suntikan lengkap 2 vaksin. Tapi untuk pengetahuan saudara, UK masih kekal hingga hari ini dengan angka sekitar 22,000 ke 28,000 kes sehari. UK konsisten daripada awal dia buka dulu, dia pernah cecah sampai, saya pernah bagi tahu saudara, dia pernah cecah sampai 40,000, kemudian dia stagnan. Berarti kalau kita ukur sebulan, UK berkemungkinan mencatatkan antara 1.2 juta ke 1.5 juta kes baru waktu dia buka ekonomi dia. Tetapi UK menerima semua angka jangkitan ini dengan exercise beranggapan mereka telah ada herd immunity, maka orang yang dijangkiti ini adalah orang yang mengalami flu biasa, kecuali hospital hanya menangani mereka yang berada pada tahap 3, 4 dan 5 sebagai pesakit COVID dalam exercise yang mereka lakukan sekarang. Berarti orang tahap 1 dan tahap 2 mereka akan dianggap sebagai orang yang mengidap flu saja, kerana pada 1 hari bulan Januari tahun 2022 United Kingdom akan menggazetkan COVID-19 sebagai flu biasa. Dia akan jadi epidemik saja, tidak lagi pandemik. Dengan jumlah tersebut, UK tidak mengalami kepadatan dan tidak mengalami ritma rawatan di hospital. Tiada berlaku kesesakan di hospital kerana jumlah mereka yang mencapai 3, 4 dan 5 adalah sangat rendah, kerana angka jangkitan berlaku di kalangan mereka yang telah pun divaksin. Berarti apabila divaksin, mereka menerima positif, didaftarkan juga positif, tetapi sebagai positif dalam individu yang telah menyertai herd immunity. Itu yang saya nak beritahu pada saudara, kata ini adalah fasa yang mesti kita tempuh. Kita tak boleh saja hidup dan berundur ke belakang dan terus mengambil angka jangkitan harian sebagai gambaran bahawa kita tak boleh buat apa-apa. Kita mesti berdiam diri dan kita mesti menutup segalanya selagi angka tersebut tidak menurun. Kerana kalau kita lihat kepada angka ni tuan-tuan, dia akan menjejaskan ekonomi keseluruhan. Macam saya bagi tahu pada saudara, ketika belanjawan negara dibentangkan pada penghujung tahun 2020, kita merangka bahawa ekonomi kita pada tahun ini akan mencapai 5.5% pada 6.5%. Kemudian diunjurkan semula, dan unjuran yang baru hanyalah 3 ke 4%. Tapi Fitch, agensi rating Fitch mengunjurkan 0% untuk Malaysia. Manakala saya secara peribadi dengan sedikit pengetahuan ekonomi, saya mengunjurkan 1 hingga 2% je pertumbuhan ekonomi. Berarti kita akan mengalami kejatuhan yang lebih teruk. Sekarang kita dah masuk ke suku ketiga, bulan 9, bulan 8, bulan 9 tamat suku ketiga. Kalau suku ketiga ini angkanya tidak menarik dan tidak dapat membantu peningkatan ekonomi, berarti kita akan mengalami daripada kemerosotan kepada kemerosotan. Itu yang paling kita takut. Berarti gunakan saja option ni untuk saudara. Kalau berkeyakinan saudara rasa perniagaan perlu dibuka kerana hidup perlu diteruskan, kalau saudara rasa bahawa saudara berkeyakinan untuk menyumbang kepada ekonomi kerana saudara telah divaksin dan memiliki 2 dos dalam tempoh yang matang, maka mainkan peranan saudara. Kalau saudara masih merasakan bahawa ini masa yang belum sesuai kerana persekitaran, iaitu saudara telah menerima 2 dos tapi saudara pulang ke rumah yang isi rumahnya belum lagi menerima dos lengkap. Macam saya, keluarga saya semua dah lengkap 2 dos. Berarti saya ada keyakinan sekiranya anak-anak saya keluar pun mereka pulang dan saya bertemu di rumah, berarti kami hanya bertemu dalam lingkaran herd family. Berarti keluarga yang telah pun lengkap menerima kekebalan keluarga, ataupun keluarga yang telah lengkap berada dalam kekebalan kelompok. Jadi saudara jangan bawa terjun, kita panggil snapshot opinion. Snapshot opinion kerana saudara melihat angka kematian masih lagi tinggi, maka saudara kata snapshot angka kematian yang saudara lihat 200 lebih tu sebagai unjuran mengatakan ekonomi tak perlu dibuka. Semua rakyat perlu kekal berada dalam rumah, kerana ini adalah tidak adil kepada mereka yang kehilangan pekerjaan langsung selama 3 bulan PPN yang kita lancarkan ni, campur lagi dengan PKP dulu tuan-tuan. Ramai yang telah berada dalam keadaan
Sama ada kalau mereka mengurung diri lagi, berarti mereka menutup langsung perniagaan, ataupun belah bahagi yang lain pula, sebahagian masyarakat mengatakan bahawa sekiranya dibuka, ini akan menjejas dan menyebabkan negara akan mengalami pelebaran jangkitan. Tapi saya fikir dengan 50% yang kita akan unjurkan pada hujung bulan Julai, sementara Kuala Lumpur dan juga Selangor yang menyumbang 48% kepada KDNK, berarti buka saja Selangor tuan-tuan, 40% KDNK negara akan bergerak. Buka saja Kuala Lumpur dia ada plus 8%. Kita ambil saja dulu Klang Valley yang kritikal dan mempunyai pergerakan manusia paling aktif, iaitu sekitar 9.2 juta penduduk, tak masuk pendatang asing dan juga pekerja asing. Hanya domestik saja. Kalau masuk saya rasa mungkin kita mencapai 11 ke 12 juta. Isi Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Perak. Dalam kes ni saya tidak melihat Negeri Sembilan kerana saya tak ada data setakat hari ini mengenai berapa Negeri Sembilan akan capai, sama ada mereka juga akan mencapai 100% kekebalan kelompok pada hujung hari bulan Ogos, sama seperti Kuala Lumpur. Saya juga nak mengingatkan saudara bahawa apabila London dibuka, dan angka London yang terkini yang ada pada saya hari ini, saya lihat London 22,000. Saya beritahu pada saudara, London 22,000. Dan lebih dahsyat lagi adalah untuk kita melihat Tokyo. Tokyo semalam saja 23,000 kes di Tokyo. Dan Tokyo adalah sebuah negara yang mempunyai kadar suntikan sedikit lebih daripada Malaysia, iaitu dengan penduduknya 133 juta. Jepun hanya memiliki 50% rakyat yang telah disuntik 2 dos, iaitu sedikit, sekitar 7% melebihi Malaysia berdasarkan kepada penduduk dewasa. Governor Tokyo memohon lockdown, tetapi saya tak fikir kerajaan akan membenarkan kerana minggu ini London akan memulakan sukan Paralimpik. Kerana habis Olimpik, jadual Paralimpik akan masuk, berarti Tokyo sekali lagi akan menjadi tuan rumah bagi Paralimpik. Angka jangkitan di Jepun secara keseluruhannya meningkat, iaitu pada hari berakhirnya Olimpik, saya dah report pada saudara, pada berakhir Olimpik dia hanya 17,000 saja angka jangkitan pada hari terakhir Olimpik di Jepun. Tapi hari ini dah meningkat 23,000 lebih bagi data yang semalam, di mana Tokyo saja 7,000 lebih kes yang didaftarkan semalam. Jadi menggambarkan bagaimana setiap negara berada dalam proses untuk melihat bukan dalam bentuk snapshot, iaitu kita pilih satu fakta dan kemudian fakta tersebut kita tidak bandingkan dengan fakta-fakta yang lain. Berarti tak boleh snapshot dengan angka kematian, kemudian saudara bandingkan snapshot angka jangkitan, maka saudara kata snapshot ini menggambarkan keseluruhan daripada frame negara harus berada dalam keadaan tidak bergerak dan ekonomi tidak sebahagiannya dibuka. Saya fikir itu tidak adil kerana saya bagi tahu pada saudara juga, kata 330,000 syarikat SME sekarang tak mungkin terus bertahan sekiranya mereka mengharapkan subsidi gaji daripada kerajaan. 1 juta penjaja ataupun kita sebut perniagaan keluarga, kalau kata saya lebih suka menggunakan istilah yang digunakan oleh Prof. Jomo K. Sundram, iaitu perniagaan keluarga. Berarti barangkali kalau 1 juta penjaja mewakili 1 juta isi rumah di Malaysia daripada total 7.5 juta isi rumah yang ada di Malaysia ni. Berarti aktiviti mereka yang berniaga ni, walaupun pasar tani saja yang setakat ni disebut pasar tani pasar hari yang dibenarkan dibuka, kita berharap pembukaannya akan lebih meluas sejajar dengan komitmen kerajaan untuk terus memastikan suntikan vaksin dapat dijalankan dengan lancar. Dengan paling tidak kalau kita exercise bertakar-takar pada Oktober, kita akan lebih aktif pada bulan September, kita akan lebih aktif pada bulan Oktober dan November. Kita bersedia untuk mengatakan living with COVID, di mana kita akan tinggal bersama COVID-19 dengan menganggap mereka yang dijangkiti ketika negara telah mencapai 100% herd immunity bagi fasa yang telah kita takrifkan dulu, iaitu 28 juta penduduk dewasa yang disuntik. Kita ambil fasa itu dulu. Kemudian barulah kita fikir fasa mengenai suntikan 12 hingga 17 tahun ataupun booster bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, yang keputusannya belum lagi dibuat secara muktamad. Tapi kita ambil dulu plan asal mengikut garis panduan pencapaian yang kita inginkan, iaitu 100% bagi 28 juta penduduk dewasa di Malaysia disuntik. Jadi saya brief kat saudara juga tu untuk lihat Jepun, untuk melihat London. UK menganggap bahawa angka jangkitan walaupun tinggi tidak menjejaskan sebarang perkhidmatan kesihatan,
kerana mereka yang dijangkiti pada tahap 1 dan tahap 2 akan berputar dan berkitar dalam masyarakat yang telah pun divaksin 2 dos. Manakala masyarakat yang belum divaksin atau menerima 1 dos akan berada di luar kitaran, sementara mereka melengkapkan 2 dos dan masuk dalam kitaran ekonomi. Sebab itulah kitaran ekonomi dan kitaran sosial ini memastikan mereka yang mempunyai sijil vaksin 2 dos dan dos kedua selepas 14 hari disuntik sebagai komuniti yang layak untuk berada dalam pergerakan ekonomi yang ada sekarang. Saya nak bagi tahu juga pada saudara Japan punya keadaan. Kemudian UK saya dah report. UK bukan 22, 37,314 kes semalam UK dengan 114 kes kematian. Berarti UK adalah negara yang memilih untuk terus melangkah je. Kalau kita tengok dengan penduduk dia 67 juta tuan-tuan, kita 33.4 juta. Kita menerima 22,000. Mereka 67 juta menerima 37. Berarti lebih kurang sekali ganda jugalah. Angka kematian mereka sedikit rendah kerana mereka hanya 114 kematian sehari berbanding kita yang mencapai 250 ke 300 lebih, tapi ada hari yang turun dah 100 lebih. Kita berdoa bahawa pada Ogos sekurang-kurangnya kita mencapai 200 ke bawah. Sebelum September kita boleh menurunkan angka kematian pada 100 ke bawah. Manakala angka jangkitan kita harus bersifat realistik, bahawa kita tak perlu lagi melihat frame angka jangkitan. Kalau dulu kita bimbang kerana angka jangkitan tinggi, negara tak akan dibuka. Tapi sekarang kita harus melihat kerajaan harus menurunkan angka 3, 4 dan 5 angka kematian sebagai prasyarat untuk membuka ekonomi. Macam saya kata tadi, kerana angka jangkitan akan terus ada selepas ini, di mana apabila negara mencapai pemvaksinan 100% pun akan ada kes positif 1 dan 2, iaitu angka jangkitan yang telah diramal akan berlaku pada mereka yang telah divaksin oleh 2 dos. Tetapi 1 dan 2 selepas ini hanya akan dianggap sebagai selsema, bukan lagi COVID-19. Itu fasa yang kita sedang exercise supaya kita boleh mencontohi apa yang London ingin usahakan pada 1 Januari 2021, iaitu setelah keseluruhan rakyatnya divaksin 1 Januari 2022, mereka boleh gazetkan siapa saja yang kena virus COVID-19 sebagai selsema. Itu saya rasa saya dah jawab soalan kebimbangan tu. Saya bagi tahulah juga negara-negara yang saya kumpulkan ni. Pertama, India telah berjaya mengeluarkan vaksin kedua yang dikenalkan sebagai Zoevox D. Ini adalah vaksin tempatan yang unik juga kerana dia dibangunkan dengan menggunakan DNA. Ini vaksin yang pertama menggunakan DNA. Ini dikeluarkan oleh India kerana India setakat ini hanya mampu menyuntik 10% dia rakyat dia. Baru 127 juta rakyat India ataupun 10% daripada populasi keseluruhan yang disuntik. Berarti India minggu ni India telah mencatatkan rekod kerana mereka telah berjaya mencapai 9.2 juta suntikan vaksin sehari. Berarti India sedang melajukan pemvaksinan dia dan mereka berjaya menghasilkan vaksin baru yang kedua di India yang dikenali sebagai Zycov D. Kemudian saya boleh bagi tahu juga tentang New Zealand. New Zealand pada 72 jam yang lalu menerima 1 kes pertama. Kemudian angka tersebut meningkat pada kemarin 11 kes dan pada semalam 21 kes. Pantas sebab tu New Zealand dia boleh detect bila ada kes pertama je dia terus lockdown. Pertama je hari kedua dah detect 11 dan semalam mereka telah menambah satu lagi angka 21 kes. Jadi ini menggambarkan betapa cepatnya bagi negara-negara yang selama ini betul-betul kita panggil green ataupun heaven lah, free from COVID-19 pun. Saya bagi tahu pada saudara bahawa sama seperti apa yang berlaku di Brunei yang sekarang dianggap heaven of Southeast Asia sebelum ni. Brunei juga menerima angka jangkitan dah telah mencapai 2 angka. New Zealand yang baru 4 hari, hari ni belum keluar angkanya, yang baru 4 hari, kemarin dulu mereka menerima 1 kes pertama, jumping 11 dan semalam 21. Saya beritahu juga pada saudara mengenai kes di Thailand. Thailand telah melepasi angka 1 juta kes bermula semalam dengan 20,000 kes baru dilaporkan semalam. Berarti Thailand kini telah mencapai 1,09,000 kes dengan 8,826 angka kematian. Indonesia menampakkan penurunan dengan purata. Saya tengok purata kes Indonesia lah. Indonesia menampakkan penurunan dengan minggu ni 7 hari terakhir Indonesia hanya menerima 22,306 secara purata.
Semalam kesnya 22,053, tetapi purata kita boleh anggap Indonesia hanya menerima sekitar 20 ke 24 ribu kes sehari. Maka itu dia boleh mencapai purata 22,000 kes. Saya ada Vietnam juga. Vietnam yang menggambarkan perkara yang baru adalah perintah berkurung makin diperketatkan di Ho Chi Minh hingga truk penguatkuasaan bagi menutup ataupun menjalankan lockdown ni mula dilancarkan. Berarti perintah kawalan pergerakan PKP lah kalau negara kita tu mula diperketatkan di Ho Chi Minh. Ini berita daripada Vietnam, berarti Vietnam juga mula menampakkan tindakan yang lebih ketat untuk menutup kerana mereka sedang memulakan gelombang. Kita sekarang berada di puncak gelombang. Australia dan Jepun disenaraikan, ni saya tengok senarai baru bahawa Australia dan Jepun telah memasuki senarai negara yang senarai dunia, negara yang sedang mengalami lonjakan kes. Jepun dan juga Australia kini memasuki senarai. Jadi menyertai Malaysia, saya rasa kalau kita adalah 10 negara yang tertinggi, saya harap kita dapat keluar dengan cepat daripada 10 negara yang mengalami peningkatan jangkitan yang teruk. Tapi untuk pengalaman saudara bahawa Australia dan Jepun juga telah mula menampakkan, cuma tak disenaraikan sebagai sama ada mereka menyertai 20 negara tertinggi, 30 negara tertinggi, itu belum kita dapat data dia. Untuk betul adalah UK bukan 22, 37,000 kes baru semalam dengan 114 kes kematian.